Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat kembali ke channel Azizul Bahrum, channel kripto dan stock. So basically malam ni Zul akan review adakah Bitcoin sudah recovery dan bila dia akan recovery. So untuk jawab soalan itu, jom kita pergi ke Coin Market Cap. So let's go guys. So inilah Coin Market Cap untuk di sebelah malam. So kita tengok jumlah kalau boleh zoom. Baik, kat atas ni kita tengok Coin Market total untuk market untuk sesi malam ni review untuk sampai harga malam ni ialah 2.3 trilion. So masih tak turun macam semalam, 2.3 trilion. Volume di dalam 260 bilion. Dominan BTC dalam 40% lah. So kita tengok kita total untuk recovery untuk total recovery untuk market selepas crash semalam looking good untuk hari ni. Kita tengok banyak green. So ini dah pukul berapa? Pukul 10 lebih. So basically time ni time orang Europe lah. I mean orang barat dah bangun. So basically akan banyak transaction lah time ni. So kita tengok Bitcoin pun dah recovery daripada 40 dip semalam. Kalau kita tengok harga Bitcoin semalam dip sampai 46 dan Zul dapat beli harga 48,000. Tak sempat nak dapat 46 tu sebab macam flash laju sangat harga tu. So just luckily Zul dapat harga dalam 48. Zul all in with semua USDT dalam Binance Zul. So dapat harga 48,600. So sekarang price dah naik 50 ke harga 51 lah, hampir ke 52k. So regain untuk tempoh 24 jam lah banyak 2.75%. So looking good untuk BTC overall untuk market. So kita tengok Ethereum pun dah regain balik 4.1k. Kalau tengok pagi tadi dia punya review market dalam 3.8k. So dah naik untuk tempoh 24 jam dah naik 8.7% dan increase makin naik ya untuk malam ni. Sebab tu cakap tadi dah market malam orang barat dah bangun, dia orang baru pagi. So expected banyak lagi transaction akan berlaku ni lah. So Binance kita tengok daripada 570 pagi tadi sudah naik balik 600 6,000 ke 6,609 dolar dalam kurang 1.8%. Dogecoin kembali balik ke atas range 0.58, kenaikan banyak 30%, tertinggi untuk hari ni sesi hari ni 30% dalam 24 jam. Ini disebabkan Elon Musk buat hal lagi. Elon Musk dia tweet dekat dia punya Twitter. Kalau tu tak silap dia kata dia Tesla nak terima Dogecoin untuk buat pembayaran macam itulah. Dia nak improve Dogecoin punya sistem lebih kurang macam itulah. Selepas dia buat statement yang buatkan crash semalam lah. Tu kita tengok Cardano ada masih lagi di dalam 1.9, tapi kita tengok ada dah buat harga tertinggi yang baru dalam 2.3 sen. So kadang-kadang dalam price yang cantik lah, yang dia defend untuk 1.9 lah. So potential untuk lebih naik lagi lah untuk Cardano. So ASP pun daripada pagi tadi 1.3 dah naik balik 1.4. So 1.4 ni nanti Zul akan tunjuk kat chart. Kalau sempat ni 1.4 ni dah dalam resistance tu. Kalau SRP boleh break resistance tu, meaning kedua dolar tu adalah possible lah. Tu tengok dia ini dia punya 24 hours gaining pun 7.4 ni lah 8% tu tinggi lah. So Polkadot yang saya tengok masa Zul itu beli dip dia $23. So sekarang dah naik $43. So kenaikan nak 20%. So untuk hari ni lah. So yang ni Polkadot dah dapat juga beli dip dia minggu lepas dalam $23. Sekarang dah naik jadi 43. So sebab itulah dia cakap dia punya total profit tu minggu lepas dalam 27%. So disebabkan Bitcoin crash malam jatuh ke 11%. So esok Binance akan update dia punya portfolio. So diangkakan kenaikan balik lah ke at least 20%. Kalau tengok price ni memang expected lah 20% total. So jom kita pergi ke chart. So malam ni dia nak update sikit dia punya chart. So kita pergi BTC dulu.
Right, so ini BTC yang cat mungkin smart sikit. So malam ni Zul akan buat sedikit adjustment untuk dia punya cat dan pattern lah. So mungkin malam ni siapa yang nak tengok macam mana Zul buat apa ni tanda Zul punya chatting, cara Zul chatting, cara Zul tengok baca chat. So mungkin malam ni lah. So kalau tengok Zul akan buang yang ni. So yang ni yang pas punya. So Zul dah tak ada simpan yang ni. Masalah, so kita tak smart sangat. Cuma sekarang kita nak tengok ke mana price dia. So yang ni ialah pattern yang Zul tengah monitor sekarang, 1 2. Tapi yang ini dah akan ubah lah, yang apa nama ni board resistance. Board resistance kita dah buat lower low, sebab yang ni adalah sebelum ni kita buat lower high dan lepas tu Bitcoin buat lower low, kemudian naik balik ke resistance, kemudian apa tu Elon Musk tweet pasal Bitcoin energy tu, so dia buat lower baru, so kita akan dapat sedikit perubahan lah dekat sistem ni, dekat resistance. So macam mana Zul ambil? Zul akan ambil Fibonacci line from the higher high to lower low. So board ni akan sedikit perubahan lah, so akan tarik panjang sikit. Ok, so kita akan lock, kemudian kita akan Fibonacci ni, kita akan adjust balik dia punya garisan untuk senang kita tengok. So kita buat unlock dia sedikit je, tak banyak pun, tapi itulah penting lah, sebab bila price dah berubah, price ada buat lower high baru ataupun lower, so kita punya board system pun kita kena adjust lah. So bagi adjust, so alright, kita dah adjust. So 0.7, so nah inilah golden box kita, golden packet untuk resistance. So kalau price boleh break resistance ni, maknanya very bullish lah, very bullish untuk market. So all time high adalah warna hijau macam Zul kan, kalau line hijau ni adalah all time high. So Bitcoin paling tinggi ialah 64,900, so almost 65k lah. So Fibonacci 1.2 dekat sini, so ada kenaikan sikit. Alright, so kita lock untuk future punya kita reference. Dan 1.6 pun kita akan ubah sikit kat sini. Alright, so kita lock. Alright, 16. Alright, 2.6. So kalau price higher lagi, so kita akan ada 3.2, 3.6 dengan 4.2. 3.6 dengan 4.2, so biar dulu lah, so tinggi sangat. Actually sampai 1.6 pun dah cukup, tapi akhirnya kita buat je sampai 2.6 dah ada nombor tu. So kita akan buang Fibonacci ni, so tak adalah semak sangat cat kita. So nanti kita boleh ni lah monitor line-line ni lah. Alright, itu untuk support adakah berlaku sedikit perubahan. So untuk support yang bawah ni Zul masih kekalkan, sebab yang support ni adalah support yang paling kata last defense untuk bull market. Sebab apa? Daripada ambil lower lows ni tu higher high, so price kat sini lah, ni golden packet kita lah. So itu tak ada perubahan, tapi untuk yang atas ni mungkin sikit ada perubahan. Kita tengok balik, kita tengok dulu. Alright, kita ambil yang lower low ni. Alright, tu higher high. So ok, tak ada sebarang perubahan. Ok, delete. Tapi mungkin kita akan ni lah, Zul akan buat satu minor box lah, minor box untuk resistance, untuk temporary, untuk apa, minor short term resistance lah. So akan buat satu. Saya klik mana, ok, kita ambil ni high low. So ini mah higher high, tu buat high low. So high low tu lower low. So kita akan dapat satu lagi minor resistance lah. Yang ni untuk just monitor. So just sikit je. So nak monitor price dia, adakah price tu bounce atau tidak kalau sampai dekat sini. So tujuan ni lah, kita tegangkan nanti kalau pergi hours yang kecil sikit, tu lagi jelas lah nanti nampak. So inilah yang akan Zul monitor untuk mungkin dalam sampai minggu depan. Tu tengok price reaction macam mana. So ini dah complete yang Zul nak buat, Zul yang akan Zul monitor. Ok, so kita akan pergi 4 hours. Untuk 4 hours kita tengok detail. Alright, so support kita yang box orange dan resistance kita box purple lah. So kita akan yang ni, Zul akan buat panjangkan sikit lagi untuk samakan dengan sini. So kat situ kalau Zul tengok, tahu lah maknanya ini
Yang ni lah bot yang perlu kita tengok lah, bot paling besar. So ini adalah miner yang bot tadi yang kecil tu nak tengok. Sebab apa tu nak tengok ni? Sebab kita tengok Bitcoin recovery tak, mampu recovery ke atas atau tidak, bergantung pada bot miner lah. So possible kita akan tengok price kalau lepas kan dah nak ni nak try break bot support. Kalau break bot support ni bagus lah untuk recovery. I mean strong untuk recovery. So kita expected adalah price naik ke atas ni sampai ke bot minor serta ni, dan mungkin sedikit bounce, dan bounce tu kita tengok hanya sampai bounce, at least sampai ni je, sampai permukaan dekat bot tu. Kemudian kita nak tengok lah strong reaction daripada support untuk terus ke resistance atas. Okey, tu yang kita nak tengok lah. Zul nak tengok price buat. Kalau berbuat macam tu meaning yang ini confirm ialah deep lah. So alhamdulillah Zul dapat deep kat sini 48,000 sudah masuk sedikit dana yang all in untuk dalam USDT. Keseluruhan total yang balance yang USDT dalam balance tu ada, Zul all in kat situ lah. So yang itu yang Zul nak tengok untuk mungkin dalam minggu depan, tengok sampai minggu depan chat ni mungkin tak ada perubahan. So yang inilah untuk tengok untuk Bitcoin. So hopefully chart ni pattern kita ialah pattern falling wedge ni inilah berjaya lah untuk membuat 68% kenaikan untuk breakout ke atas. So guys, itu untuk Bitcoin. So kita akan pergi ke Ethereum. Sebab juga Ethereum pun ada nak sedikit buat adjustment. So kat daily tak banyak apa yang boleh buat sangat. Right, so ini Bitcoin bukan Ethereum. Yes, yang ini betul. Okay, so ini adalah chart Ethereum. So kita akan pergi 4 hours lah, sebab kalau daily tak nampak sangat. Alright, so macam pagi tadi kita tinggalkan price dekat kawasan ini. Maknanya price dah bounce kat sini satu kali dan naik balik dan kemudian bounce balik. So macam saya cakap pagi tadi, in case kalau bounce balik sekali lagi dekat box support ni, meaning kita boleh buy lah. Tu boleh buy sebab Zul dah dalam Binance dah tak ada tak ada modal lah dalam BSC tu, sebab Zul tak sempat nak top up lagi. Tu memang terlepas lah ni. So siapa yang buy dekat kawasan ni, kalau ikut yang Zul punya pagi tadi, so dia orang dah kenaikan dah banyak. So sekarang ni price bermain di kawasan ni lah, bermain sedang so test support lah. So kalau price boleh break support sedikit bounce, so kat sini ada second potential untuk buy lah. So lepas dia make sure buy price ni break dulu, close, lepas tu kalau ada weight sikit satu candle yang touch sikit bawah ni, so boleh masuk buy lah kat situ. So itu kalau Zul nak trade, Zul akan buat macam tu lah. Kalau untuk hold mungkin boleh juga beli untuk hold atau boleh trade, tapi itulah Zul cakap better kalau nak beli untuk hold tu beli dekat sini lah. Untuk trade mungkin boleh masuk ni, tapi stop loss nanti bawah sini lah. Stop loss tu boleh ingat untuk stop loss. So sekejap, untuk Ethereum ada apa pun nak berubah tak? Tengok sekejap, Zul double check. So tak ada perubahan kat situ. Dan untuk yang ini pun rasa Zul pun tak ada perubahan. Untuk support pun tak ada perubahan. Okay, last support strong support macam BTC juga tadi, kata last support untuk bull. Kalau break juga yang ni, meaning ni lah tak baik apa, harga ni lah, harga ni last defense lah, bot ni last defense untuk bull Ethereum. Ini kalau even kalau price bounce balik ke bawah ni pun market Ethereum stable, dan kat sini lah tempat yang amat sesuai lah untuk beli dan hold lah. So okay, kalau tu ada 1k USD, memang 1k tu Zul all in kat sini lah. Kalau dalam time tu, kalau tu ada dalam tu punya dalam punya Binance lah, Binance account. So basically kat Ethereum tak ada apa yang nak buat perubahan. So itulah, kita tengoklah monitor untuk malam ni macam mana, adakah Ethereum mampu break resistance ataupun bounce balik ke support. So tengoklah untuk malam ni sampai pagi esok, kita akan bangun, kita akan check lah macam mana price. So kita pergi BNB. Right, so BNB pun tak ada perubahan. So BNB last pattern yang Zul retake adalah ni,
rising wedge. So rising wedge ialah pattern bullish, pattern bearish. So meaning price lebih cenderung untuk break ke bawah. So kita tengok memang price dah break ke bawah, tapi sampai ke last resistance yang bertukar jadi support, bawang balik lah, bawang ke atas. So ini potential jadi busted pattern lah. So busted pattern maknanya macam dekat ni price ni sepatutnya bawang ke bawah, kemudian price naik balik ke atas nak menuju kawasan ke dalam box balik. So meaning yang ini adalah busted pattern. So busted pattern tu meaning pattern yang gagal lah. Pattern gagal. So kalau tengok kat ni dia akan buat satu, ada sikit ni lah perubahan untuk dia punya resistance. So yang ni resistance ni dia akan buang. So dia akan buat draw satu resistance baru. So kita ambil daripada ni higher high. Higher high ni lah yang ni lah paling price all time high dekat untuk BNB. So kita akan draw sampai ke bawah lower low. So, kita akan dapat satu box resistance yang baru lah. So resistance ni lah box resistance. Kita ambil sini. Baik, so tarik panjang sikit. Baik, dan kita tukar color pada warna purple. Tu tak jadilah kita keliru sangat. Kita lock. Then kita boleh ni lah punya line tu kita boleh buat lah. Kita ambil yang ni, sekejap, lepas tu kita lock. Baik, so yang ni bawah ni pun kita boleh buang. Alright, 0.7. So itulah ni lah golden packet kita lah, golden packet. So, kalau price break pada atas tu meaning memang strong bullish lah, strong bullish. Tu 1.2. Baik, pasti sudah 1.2 dah kita ada tanda. Alright, 1.6. 1.6 pun ada perubahan sikit, maknanya 1.6 lebih ke atas. Pasti ke atas 1.6. Lock. So kita 1.6 lah, 2.6 pun boleh. Salah dah ada ni, kita buat je. Okey. So inilah resistance baru kita. So actually resistance ni dah tak boleh pakai. Ni resistance yang ni dah tak boleh pakai, sebabnya dah fail sebab dia break dan price macam senang je, senang tembus, senang naik. So meaning dah dia tak kuat lah. So kita boleh reducekan sikit. So ni last. So kita tinggal je sebagai kita punya sebagai note lah kat situ. So yang ini pun target ni adalah sepatutnya sampai sini. So masih lagi possible lagi mungkin boleh dia naik sikit sampai resistance yang ni, sebab resistance baru, sebab itulah nampak sampai resistance, dan mungkin balik bounce balik ke bawah. Sebab apa? Bawah ni kita masih pakai ni lah support ni, sebab belum lagi ni lah support baru masih tak ni lah, support baru masih tak perform lagi, inilah maksudnya kita chart belum lagi buat ni lah support yang baru. So support lama ni masih boleh pakai. So support lama ni kita akan tarik panjang sikit untuk sama dengan support ni. So kita tahu bahawa support ni adalah pasangannya adalah di atas. So kita tengoklah. So possible kalau kita tengok price ni adalah bagi Zul sebab ada baru hari ni adalah ada sikit serangan daripada IRS ni silap, ada investigate pasal Binance sebab laundry money ke macam tu lah. So kalau nak lebih detail boleh baca dekat ni lah, dekat web lah, website banyak. So expected Zul adalah price akan naik sampai ke resistance, and then possible kalau resistance ni kuat dan dengan apa yang case baru ni menjadi, so possible ni lah akan drop balik sampai ke sini lah. Sekejap, ini kita boleh ambil yang ni, tak pasal 2000 nampak. So support ni macam support yang ni lah, kita boleh buat support baru. Alright, so kita ambil yang ni, kita ambil ni lower high, the latest lower high, kita ambil yang ni bawah ni. So akan kita draw sampai ke higher high. So kita akan dapat support yang baru. Okey, yang ni support yang baru lah. So yang ni pasangan dia. So kita ni, yang ni kita boleh reduce balik lah, kita tak keliru. Ni kita sampai sini je. So ini dah pasangan support dia yang mana kita dah tak pakai, tapi support ni masih boleh dipakai sekiranya kalau price break support yang atas ni lah. So itulah kegunaan support yang lama.
kerana kita boleh pakai balik lah. So yang ni kita buat ni lah untuk kita tanda kat mana kita punya main support dan resistance, current main support resistance lah. Yang ni, so video ni mungkin ambil masa lama sikit sebab tu ni ada buat sikit charting untuk dia punya chart. So yang ni siapa yang nak belajar boleh lah tengok sikit, so insyaAllah boleh faham lah. Senang je ni guna C-line ni. So membantu untuk kita baca chart dengan lebih tepat dan taklah kata men-on-oil buta kan. Men-on-oil buta. So ini 1.2, so ini 1.2 pun dah cukup sebenarnya. Okay, itu aja kita tengok. Ni kita lock. Alright, so Fibonacci ni kita boleh buang Fibonacci dia, so tak sempat nak cari kita. So kita tengok price ni lah yang lu target untuk BNB. So possible price akan bermain di kawasan ini. So tengoklah sama ada price mampu break atas ni ataupun tidak, ataupun price balik ke bawah. So kalau price balik ke bawah ke box support ni adalah potential untuk buy lah. So kalau kita dalam dunia kripto, kita nak collect sebanyak mana mungkin coin yang kita percayalah, macam BTC. So kita nak collect, kalau ada siapa yang collect Binance, so macam Zoom pun ada collect Binance. So inilah tempat peluang untuk anda menambah lagi aset BNB ada. So sekiranya price bounce balik daripada resistance buat rejection dan price balik ke ni, so ini tempat buy lah. So just standby money ya, standby duit dalam USDT dalam Binance tu, so tunggu masa sesuai untuk beli je. So tapi kalau tak kisah turun beli ni, tapi kalau price turun bawah ni, so portfolio tu akan ni lah, portfolio tu nampak tak cantik lah. So kalau nak tunggu price yang cantik, orang kata deep kan, inilah kita nak beli deep. So inilah, tunggu kat sini, tunggu kat 542 ni. So possible price boleh naik balik lah bounce. So inilah tempat yang baik untuk beli. So untuk Binance tu akan lebih ada, tu ada pun okey, kita ada ni pattern yang ini. Okey, ni kenapa zoom saya panjang kan, kita belakang balik sikit. So yang ni last dia punya pasangan. Baik, so kita tengok adakah dah boleh dapat support yang baru. Okey, kat sini tu boleh tengok dia boleh dapat support yang baru. So yang ni kita boleh buang dulu. Okey, so kalau yang ni worst case kita tengok tu nak try tarik support di bawah ni yang pada lower low. Tu higher high, tu higher high dia berapa kan? Higher high dia tu dalam 1.97 dekat ada dekat Binance. Baik, so kita tengok. Okey, so yang ni boleh jadi strong support lah sekiranya malam ni price still lagi dalam ni, tak mampu nak break satu point ni. Fibonacci kita ni kat sini, inilah 1 point berapa kan dia tadi, 1.2, 1.6. So kat ini price sedang bermain ni 1.6 Fibonacci sedang ni lah, sedang menahan price Cardano daripada naik lagi atas lah. Tu tengoklah reaction dia macam mana. So yang ni kita dapat untuk dia punya support. Okay, so kita nak cari dia punya resistance lah. Sekejap dulu, nak delete dulu ni, so nanti tak semak sangat kita punya chart. So tak salah, kita boleh buang dah atas tu. Tu yang hijau ni kita boleh ambil dan letak kat atas untuk menandakan inilah all time high kita. Okey, kita boleh ambil line baru untuk menanda support. Baik, support kita akan tukar kepada satu je, satu px je. Kadang color kita akan tukar kepada orange je, orange, dan kita lock. Dan satu lagi bawah untuk 0.7 kita lock. Baik, sampai situ je. Dan itulah kita monitor situ. Kemudian yang ni kita boleh buang. Kadang-kadang kita cari resistance, ada resistance tak? So resistance masih belum ni lah, tak ada lagi resistance maknanya. Tapi last resistance mungkin boleh pakai yang ni dulu. Kita tengok macam mana, sebab untuk resistance kita boleh tengok bounce bawah lah. So takat ni harga hanya buat ni lah, harga hanya buat lower high, belum buat lower low. So tak ada lagi yang kita boleh pakai untuk ni lah, untuk buat resistance. So kita delete yang itu.
Kita pakai resistance lama dulu. Resistance lama kat sini tu higher height, tu lower low. So inilah last resistance. Last resistance. Saya cuba kecil je. Right, last resistance dekat sini. And then kalau ikutkan yang ni di 1.2 lah, macam ni 1.6, 1.2 sama lah. Kalau untuk yang resistance bawah ni dia akan 1.6, kalau untuk yang resistance ni 1.2. So kita tengoklah macam mana line Fibonacci tu, walaupun 1.2, 1.6 dia, tapi disebabkan berlainan ketinggian resistance lah, resistance bawah ke atas. So kita tengoklah memang line tu dekat-dekat je. So memang price untuk Fibonacci line ni memang cantik lah. Kalau siapa boleh belajar lagi untuk Fibonacci line ni, memang price tu memang respect betul di line Fibonacci lah. So kita tengok inilah resistance yang lepas. So expected adalah price akan balik ke ni lah, ke sini. Tengoklah macam tidak. So, kalau untuk yang ni lah yang paling strong setakat ini. Kalau dibuat all time high baru lagi, so maknanya support kita akan naik atas lagi. So makin tinggi price naik, so semakin tinggi support kita akan ikutlah puluh-puluh di belakang. So untuk support minor kita boleh tengok ini daripada lower low tu higher height, tu inilah support, minor support yang boleh tengok, ataupun mungkin nanti boleh jadi support yang kuat untuk inilah kalau bila dia bounce balik. So ini kita tukar orange. Right, so ni just untuk monitor dulu. So masih ada mencari kawasan resistance tu. Resistance ni mungkin kita boleh buang je, tak perlu rasa. So possible kalau satu point yang atau height ni lah di kalau 1.2 ataupun 6, okey, 1 point kita pakai yang ni tadi dah 1.6 Fibonacci, dia mampu tahan dan price tak mampu nak break. So kemungkinan besar price akan turun balik ke sini lah, di first kita punya support. Okey, so dia expected kalau yang ni, so kalau itu terjadi maknanya kita akan dapat resistance lah, tu possible resistance kat sini lah. So higher height tu lower low, at least kat top bottom. So possible kita akan dapat resistance dekat atas ni, possible lah, possible. Tapi yang resistance ni belum lagi guarantee, belum boleh kita kata dia sebagai resistance untuk ni tak, sebab price masih belum bounce lagi ke sini. So possible lah, possible ini adalah price. So kita tengoklah macam mana price. So hopefully Cardano ke atas ni lah, break buat atau yang ada baru-baru. So baguslah, macam Zul pun ada pegangan yang banyak agak dalam Cardano. So memang Zul berharap price tu break lagi lah, tak perlu ini, just break ke atas, dan nanti kalau ada modal lagi kita akan masuk, barulah kita cari dia punya support. So kat ni lah kita tengok yang akan updated chart ada tu lah. So yang ni Zul akan tengok. So kita akan pergi sikit kat SRP, last chart untuk cover untuk malam ni. Okay, SRP masih lagi tak ada sebarang perubahan. SRP masih di dalam kawasan kuat support dan resistance. So macam semalam bila dah berlaku sedikit correction, tu tengok ni lah SP jatuh juga, tapi SP tak balik ke box orange ni. Sebab apa? Sebab sebenarnya atas ni ada satu lagi box minor orange lagi tu tunjuk. Sebab tu kita tengok price cantik je main kat sini kan. Sebab sini adalah ada satu box minor box ni lah, box support baru. So macam tu cakap, kat Ethereum dekat B3 ada last support untuk dia menandakan stay bullish. Ethereum pun sama juga. Ethereum pun ini adalah yang orange ni. So kalau bertengok yang orange bawah, box orange ni adalah last support untuk menandakan price tu masih bullish. So selagi price berada di atas box orange ni, maknanya SRP still bullish lah. So kat sini tu akan draw kan satu ni support untuk short term. Alright, tu kita tengoklah memang price tu akan respect dekat sembok. So inilah box kita sekarang ni. So memang akan tarik panjang sikit. Okay, yang ini tu tukar pada orange. So kita tak ni nak so kita lock. Okay guys, so kita tengok macam mana price tu memang dia bounce betul dekat kawasan box ni. So sebab itulah saya cakap golden packet ni memang boleh buat support dan resistance yang cantik lah. So yang ni kita naikkan sikit kepada 30%, tu dekat orange sikit. Ok ni, so inilah kita tengok support ni akan ada di zone monitor lah. Possible support ni akan jadi support yang kuat lah.
dan yang orange bawah ni adalah untuk support menandakan price still bullish lah, walaupun price bermain naik turun ke sini. Kita boleh sini majornya adalah SRP untuk price tu lah naik ke atas lagi selagi dia tak break yang bawah ni lah, support yang paling kuat ke bawah ni. So untuk apa ni, resistance pun kita boleh buat yang baru, right? So ini resistance selagi price tak break resistance atas ni, selagi tu itulah price akan bermain di kawasan ni lah. So kalau price break je resistance yang atas ni, meaning SRP very bullish lah. So hopefully akan terjadi dalam masa seminggu atau dua ni. Itu pun dah lama main sideways dalam ni kan. So kita nak tengok lah, sebab tu pun memang ada pegangan yang sama jumlah besar dengan ada lah dari sudut jumlah kuantiti lah. Dari price tu mungkin berbeza, tapi dari jumlah kuantiti tu sama. So kita akan ambil Fibonacci line ni, kita tarik daripada lower low, right? So lower low lower high to lower low. Okay. So kita akan nampak satu garisan ni, satu box baru, golden packet untuk resistance. Right, so kat sini. So ni kita delete. So kita tengok macam mana price tu daripada jatuh di bawah ni, bawah resistance, kemudian tengok macam mana price tu betul-betul respect je, rebound, turun kat sini, rebound, dia naik. So kita expected adalah price akan pergi ke ni balik resistance. Sama ada price nak break ataupun tidak, itu terpulang kepada price dan terpulang kepada ni lah market je. So apa yang expected kalau sampai sini, kalau bagi yang nak trade ni boleh buat ni lah order sell dan stop loss kat atas ni. Tapi untuk yang macam siapa macam Zul, untuk lah investor, which is kita beli hold. So kita expected untuk yang long term. So bukan, jangan beli kat atas ni lah. Bot beli kita adalah bila sampai sini. So kita boleh nampak itu peluang kita nanti. Sebab apa? Price possible akan bounce balik ke orange. Tu bila sampai ke orange, kat sini lah kita beli. Okay? So untuk trader, kat sini lah untuk masuk buy, dan kat sini lah untuk stop loss. Okay? Stop loss untuk trader lah. So macam investor macam Zul, dia akan tambah lagi untuk anda tambah ni aset anda dalam ESP. So kat sini lah bot untuk dia beli. So expected kita berharap kalau untuk kita investor, kita berharap untuk long term price akan naik. So bila kita tengok price break daripada resistance ni, so meaning very bullish lah, very bullish. Okay, very bullish punya harga lah. So meaning price tu akan naik ke atas lagi. So itu bagus lah untuk siapa yang ada pegang banyak. So untuk saja untuk hari ni, mungkin kita boleh pergi ke coin market balik. So kita tengoklah, mainly price untuk semua coin adalah buat recovery malam ni, dan Bitcoin pun sedang buat recovery yang 51, tapi still weak. Recovery tu still weak, tapi bagus daripada tak recovery langsung untuk tempoh 24 jam ni. So looking good untuk ni, untuk BTC secara keseluruhannya. So hari ni pagi esok dalam pukul 8 adalah candle baru untuk waktu kita. So nak tengok, harap pukul 8 untuk daily ialah break price close lah, price close and below ni lah, below box orange ni. So below box orange lah dekat sini, below, hopefully lah dia akan break atas ni. So nanti kita akan boleh ambil ni lah, jadikan sebagai ni lah yang pattern untuk box baru. So tu expected price akan naik ke resistance. So ni lah, kemudian mungkin break atau tidak kita tengok, tapi expected dia hopefully price sampai at least sampai resistance. Tu sampai resistance meaning possible kuat lah untuk price ni lah buat good recovery lah, root recovery. So mungkin sampai sini nanti boleh kita dapat untuk minor support lah. So possible minor support daripada lower low to higher low. So possible kita akan dapat balik dekat bawah sini. So support dia. So possible kalau price naik buat recovery dan kembali balik ke sini. So healthy lah. So healthy selagi bot ni boleh cover ni, meaning kita punya worst case untuk harga price 42 ni inilah, mungkin boleh Zul cakap mungkin takkan berlaku lah. Sebab apa? Kita tengok banyak support lah, satu support dan balik resistance kat sini. Kalau Bitcoin buat price bounce balik atas ni, memang very bullish untuk kita prepare untuk breakout untuk pattern falling wedge.
So itulah expected zone untuk minggu depan. Hopefully price recovery balik, and then bagi balik lah Zul punya profit dalam total lah, sebab daripada 27% tinggal 13%. So hari ni naik balik ke 20%, so still 7%. Even yang Zul loss tu adalah loss profit, bukan loss modal, tapi itulah still money lah. Still macam still rasa bila tengok portfolio tu rasa kurang lah. So hopefully by end of this year, dia punya target adalah dia punya portfolio naik sampai 300% lah. Tu adalah dia punya target lah, sampai 3%. Dan kalau 3% tu memang ni lah, banyak lah dia punya total. So kalau siapa-siapa nak tahu dia punya portfolio, so please like, comment, subscribe, and then Zul janji kalau Zul punya dapat subscriber sampai 1000 subscriber, dan time tu Zul akan ni lah mudahkan Zul punya portfolio. So guys, itu aja malam ni. So jumpa lagi untuk pagi besok. Pagi besok, dan sekali dulu lah kita tengok macam mana price. Kita akan tengok macam mana price ni lah, price buat reaction dengan dia punya prediction. So kat situ, dari situlah kita improve. Ini kalau bila siapa-siapa yang baru-baru boleh buat macam tu. So macam tu dia cakap okay, price akan sampai resistance, kita tengok adakah sampai resistance tu. So kalau sampai resistance, kita tahu dah sampai resistance. Kalau price tak break, dia akan turun ke mana, so turun ke bawah. So itulah kita tengok hari-hari. So dia akan develop orang punya apa punya ni lah, skill untuk membaca chart, dan lebih ni lah, lebih tenang dalam inilah, lebih tenang dalam dunia trade, dunia trader lah, dunia trader ataupun dunia yang melibatkan chart lah untuk ni. So guys, see you lagi tomorrow morning, and Assalamualaikum. Everybody get your fucking hands up.